Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. So, sidang media yang dibuat oleh golongan G70 ataupun golongan ilmuwan, profesor-profesor yang ada di dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Dan apa yang mengejutkan hari ini adalah mereka membuat satu deklarasi yang mana untuk memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan, kerana kerajaan hari ini walaupun hanya memerintah dalam masa 8 bulan tetapi banyak perkara positif yang sedang dilihat, tidak seperti yang dikatakan oleh pihak pembangkang yang seringkali membutakan mata mereka, memekakkan mata telinga mereka untuk tidak melihat kepada apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Jadi ternyata apa yang sedang diusahakan oleh Perdana Menteri kita dan juga kabinet-kabinet kerajaan Malaysia Madani hari ini mendapat perhatian daripada golongan ilmuwan, profesor-profesor, bukan profesor kangkung yang membuat ulasan, analisis tentang debat Rafizi. Nampak bias dan dia sendiri menampakkan kebobrokannya. Hari ini golongan profesor ini memberikan sokongan padu supaya kerajaan negeri selari dengan kerajaan persekutuan untuk menjadi kerajaan perpaduan. Jadi tanpa membuang masa, sahabat semua, mari kita dengar deklarasi mereka ini. Itu dia. Tuan Agong bersama Majlis Raja-Raja Melayu telah tampil ke hadapan untuk meneraikan semacam kebuntuan politik ketika itu dengan penuh kebijaksanaan dan seterusnya menterjemahkan kehendak rakyat dengan menitahkan dan merealisasikan pembentukan kerajaan perpaduan. Terima kasih kami ucapkan kepada rakyat, tidak kira parti, dan terima kasih kepada para pemimpin negara di atas kejayaan yang bersejarah ini. Maka setelah 8 bulan berlalu, wajarlah untuk kami warga G70 untuk terus konsisten dengan prinsip dasar kami demi memastikan kelangsungan idealisme yang dihasratkan dalam kita menghadapi pilihan raya ini, peringkat negeri. Oleh itu, kami warga G70 Profesor Melayu telah bersetuju untuk melakar satu lagi deklarasi yang bertujuan untuk meyakinkan pengundi 6 negeri serta rakyat umumnya bahawa kerajaan perpaduan kini merupakan pilihan terbaik untuk Malaysia termasuk di peringkat negeri. Dengan kata-kata haluan ringkas ini, izinkan saya sekarang untuk membacakan deklarasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi G70 Profesor Melayu. Masing-masing pihak media telah ada salinan keras di hadapan mereka. Seruan kepada rakyat negeri Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, Terengganu dan Kelantan bersempena pilihan raya negeri ke-15. Menyedari bahawa 1. Pilihan raya negeri ke-15 bagi 6 negeri ini merupakan satu kaedah undang-undang negeri dalam sistem demokrasi yang mesti dimanfaatkan oleh seluruh rakyat negeri-negeri berkenaan demi memastikan masing-masing negeri memiliki sebuah kerajaan negeri yang teguh, beramanah dan bertanggungjawab terhadap masa depan rakyat. 2. PRN 15 merupakan peluang terbaik rakyat negeri-negeri berkenaan mengangkat kerajaan negeri yang berwibawa dan dihormati di peringkat nasional dan antarabangsa. 3. PRN 15 adalah ruang bagi rakyat negeri berkenaan menyertai secara aktif dalam memilih sebuah kerajaan negeri yang mampu membina sebuah sistem urus tadbir dan tata kelola kerajaan yang cekap, telus, bebas rasuah dan bebas salah guna kuasa. 4. PRN 15 merupakan peluang terbaik rakyat negeri-negeri berkenaan memilih kerajaan negeri yang sehaluan dan boleh bekerjasama dengan kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong di peringkat pusat demi menjamin pembangunan dan kemajuan negeri masing-masing. 5. Malaysia sangat memerlukan kualiti kepimpinan yang baik di peringkat kerajaan negeri yang mampu menangani pelbagai isu rumit dan kepincangan masyarakat luar biasa yang belum pernah dihadapinya sebelum ini, yang boleh memporak-porandakan negara. 5 isu yang kita menyedari dan seterusnya deklarasi.
Maka kami yang terdiri daripada ilmuwan Profesor Melayu dan setulusnya merasa bertanggungjawab terhadap keadaan masyarakat dan negara pada masa kini, dengan ini menyeru seluruh rakyat negeri-negeri berkenaan tanpa mengira agama, bangsa dan keturunan kepada perkara-perkara berikut. 1. Rakyat negeri-negeri berkenaan hendaklah menggunakan hak dan tanggungjawab masing-masing untuk memilih pada PRN 15 yang akan datang pakatan politik yang mendukung perpaduan nasional dan keadilan masyarakat dengan mengundi calon-calon yang memiliki prinsip integriti, amanah serta bebas dari amalan rasuah dan salah guna kuasa. 2. Rakyat negeri-negeri berkenaan hendaklah memilih calon-calon daripada pakatan politik yang memiliki iltizam bagi membina sebuah kerajaan negeri yang berteraskan prinsip tata kelola yang baik serta bertekad memerangi sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa terhadap kepentingan rakyat serta negara. 3. Rakyat negeri-negeri berkenaan diseru agar mendukung calon-calon dari pakatan politik yang bertekad untuk bersama-sama dengan kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong untuk mengembalikan maruah negara, menegakkan keadilan sosial, meningkatkan keharmonian kaum, membina semula keyakinan pelabur, membaik pulih ekonomi dan seterusnya membina semula penghormatan dunia terhadap Malaysia. 4. Rakyat negeri-negeri berkenaan diseru agar menolak calon-calon daripada pakatan politik yang didapati telah mengkhianati amanah demokrasi dan menyalahgunakan kedudukan politik sebagai medan memenuhi kepentingan diri dan kumpulan. 5. Rakyat negeri-negeri berkenaan diseru agar menolak calon-calon yang menggunakan fitnah bagi meraih sokongan pengundi dan mengeksploitasi sentimen agama serta kaum dengan melaga-lagakan rakyat berbilang bangsa dan budaya demi meraih keuntungan politik kepartaian masing-masing. Setelah membuat pertimbangan teliti terhadap pakatan politik yang bertanding dalam PRN 15 akan datang, kami berpendirian bahawa pakatan politik yang mendukung kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia adalah yang paling layak untuk menerima mandat baru rakyat bagi menerajui kepimpinan kerajaan negeri. Memandangkan bahawa dalam tempoh yang singkat, hanya selama 8 bulan sahaja, kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong berjaya menunjukkan prestasi urus tadbir dan tata kelola yang semakin baik, memelihara kestabilan politik, menarik pelaburan asing dengan peluang pekerjaan yang kian bertambah, serta memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum dan agama dalam kerangka menjunjung keluhuran perlembagaan negara, kedudukan berperlembagaan Raja-Raja Melayu, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dan hak-hak istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera, maka adalah wajar kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong di peringkat pusat juga diberi peluang untuk menerajui kepimpinan kerajaan negeri demi perpaduan dan kemajuan negara ke tahap yang mengagumkan seluruh dunia. Sekian deklarasi warga G70 bertarikh 9 Ogos 2023 dan senarai nama 72 Profesor Melayu yang menyokong deklarasi ini ada tersenarai dengan diketuai oleh yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar untuk memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada para hadirin sekalian yang saya muliakan, Profesor Emeritus Datuk
Hasan Basri selaku timbalan pengerusi yang mewakili pengerusi G70, kumpulan G70 dan ahli-ahli kumpulan G70 dan seterusnya daripada pihak media. Saya ingin membuat ulasan tambahan. Sebenarnya yang disampaikan oleh oleh pengerusi tadi sudah pun jelas, tetapi saya sekadar nak menokok tambah sikit saja. Ya. Kami menganggap bahawa deklarasi pada hari ini sebagai bahagian kedua, bab 2, bahagian kedua kepada deklarasi G70 pada tahun lepas menjelang pilihan raya umum yang ke-15. Jadi kata mengapa bahagian kedua, kerana oleh kerana beberapa buah negeri tidak mengadakan pilihan raya pada masa itu, tahun lepas tu. Jadi tetapi pada 12 hari bulan Ogos ini, jadi kami berpendapat bahawa adalah baik kami menyambung sokongan, endorsement yang telah kami berikan pada tahun sudah, tapi kali ini endorsement kepada rakyat pengundi di 6 buah negeri, bahawa mereka kita menganjurkan, menggesa mereka memilih sebenarnya kerajaan perpaduan di peringkat pusat, tapi sekarang ni kita hendak kerajaan perpaduan yang di-Pertuan Agong juga di peringkat negeri. Ya, itu betapa pentingnya wujud kerjasama di antara kerajaan di peringkat pusat dengan kerajaan negeri demi perpaduan negara, demi kestabilan politik, demi pembangunan ekonomi. Itu yang sebenarnya kami ingin tekankan. Jadi agak tidak masuk akal lah kalau kita sokong dalam pilihan raya umum, kemudian pada peringkat negeri ini kita biarkan begitu saja. Ya, adalah munasabah, ada sesuatu yang rasional bagi kita memperkukuhkan kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Ini seperti yang disebutkan oleh Profesor Datuk Hasan Basri tadi, ya, ini maknanya dalam tempoh 8 bulan sahaja kerajaan perpaduan ini telah menunjukkan prestasi yang menggalakkan. Tidak ada sebab mengapa kita di peringkat pusat kita sokong, tetapi di peringkat negeri, terutamanya negeri yang begitu penting sekali, negeri yang cukup penting dalam negara kita. Dan kita harus ingat bahawa semasa kami menggesa pengundi negara untuk memilih parti pakatan politik yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu selaku Ketua Pembangkang, ialah atas alasan kepimpinan. Kami menyedari bahawa masyarakat kita berdepan dengan isu kepimpinan. Negara kita berada di persimpangan jalan dari segi kepimpinan. Jadi kami berpendapat bahawa kepimpinan yang baik itu harus dikekalkan dan diberi peluang untuk juga menerajui di peringkat negeri. Itu dan kita harus ingat bahawa ini tindakan kami ini bukan tindakan sektarian yang bersifat sektarian, kepuakan, bukan. Ya. Ini sebenarnya kita demi perpaduan negara. Sebenarnya kita menyokong kerajaan perpaduan, bukan kerajaan yang dimiliki oleh mana-mana satu politik. Itu yang kita ingin tegaskan di sini. Jadi ditakdirkan, alhamdulillah, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipilih sebagai ketua pemimpin, sebagai Perdana Menteri untuk memimpin negara. Tapi kita tahu itu kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri itu ialah kerajaan yang diamanahkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang melambangkan institusi raja-raja perlembagaan negara kita. Jadi sebenarnya yang kita lakukan ini bukan bersifat sektarian, tetapi bersifat
perpaduan. Wajar sekali rakyat bersama-sama untuk kita memilih sebuah kerajaan yang akan dalam tempoh yang lengkap, yang genap, ya, supaya insya-Allah dengan gabungan pusat dan negeri, dengan semangat perpaduan negara sekarang, dengan falsafah madani yang diperjuangkan oleh kerajaan baru ini, kita akan dapat nikmat yang lebih baik daripada pembangunan negara. Itu yang saya nak tambah. Ini Saudara Pengerusi, kepada apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, jadi kita ingat ini sebenarnya Perdana Menteri, banyak orang beranggap ini kerajaan sekarang ni kerajaan Anwar Ibrahim. Sebenarnya yang sebenarnya, apa yang sebenarnya ialah kerajaan ini adalah kerajaan perpaduan yang diamanahkan oleh Yang Tuan Agong, tetapi dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sekian. Terima kasih Prof. Osman. Jadi sekarang ni saya buka kepada sebarang pertanyaan daripada pihak media. Silakan perkenalkan diri dahulu sebelum memberikan soalan. Nak tanya asas sokongan G70 kepada Perdana Menteri ni, adakah G70 ada buat kajian ke yang menunjukkan sokongan rakyat terhadap Perdana Menteri ni semakin meningkat, ataupun macam mana? Nak tahu dia punya asas sokongan tu. Bukan alasan itu yang apa, kita tidak membuat kajian. Kita persiaran ini ialah persiaran yang dibuat atas prinsip. Ini atas prinsip bahawa sebuah kerajaan yang sudah diterima, yang sudah diamanahkan oleh Yang di-Pertuan Agong di peringkat pusat, sudah diterima oleh majoriti ahli-ahli parlimen, ya. Jadi sewajarnya lah bahawa kerajaan yang sama ini juga diberi mandat oleh rakyat untuk memimpin di peringkat negeri. Soal bukan kerja kita nak buat bukan kerja G70 untuk nak membuat kajian ini. Kajian yang dibuat, ya, itu ada maknanya itu penyokong kerajaan berpendapat bahawa mereka mempunyai sokongan. InsyaAllah kita tunggulah pada 12 ini. Tapi dari segi peranan kami G20 ialah menggalak pengundi supaya menggunakan segala hujah-hujah yang kami telah kemukakan tadi untuk menyokong kerajaan perpaduan Yang di-Pertuan Agong di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada? Tak ada. Okey, soalan seterusnya. Silakan. Sila perkenalkan diri dulu. Hai, saya NG dari BFM. Nak tanya pasal tentang isu 3R, sebab kerajaan perpaduan juga ada mencadang untuk menubuhkan satu akta baru untuk menyekat isu 3R dipermainkan dalam pilihan raya negeri. Jadi apakah pandangan kumpulan G70 atas isu ini? Soalannya adalah berkenaan dengan hasrat untuk memperundangkan ataupun memperkenalkan perundangan untuk mengawal selia isu race, religion and ruler, 3R, ya? Betul, ya? Ya. Okey. Isu 3R ni cukup penting kepada masa depan negara. Ya, kalau disalahgunakan, dieksploitasi oleh golongan-golongan tertentu, golongan ekstremis,
Itu tidak baik. Ya, jadi sepatutnya kita menggunakan akal fikiran kita, kebijaksanaan kita. Ini memang tidak baik. Ya. Jadi apapun sesuatu yang sudah diterima dari segi kedudukan raja-raja, misalnya isu raja dalam perlembagaan. Jadi tidak seharusnya parti politik khasnya tidak seharusnya mereka mempermain-mainkan, mempersendakan ataupun menimbulkan keadaan yang menimbulkan rasa benci di kalangan tertentu terhadap institusi. Ini maknanya walaupun asal usulnya isu raja ini ialah institusi politik tradisional bangsa Melayu, tetapi itu sudah dijadikan institusi Malaysia, jadi keseluruhan Malaysia, dan itu sudah diterima. Kita tidak mau mengganggu gugat lagi isu itu. Kemudian isu agama juga sudah termaktub dalam perlembagaan. Kita harus hormati keluaran perlembagaan, iaitu Islam sebagai agama persekutuan, agama rasmi, dan agama-agama lain dibenarkan untuk diamalkan oleh para pengikutnya. Dan ruang itu, ruang kebebasan itu cukup luas. Mengapa kita tidak gunakan yang positif itu, yang kebebasan yang dibenarkan oleh perlembagaan itu? Ya, sebenarnya untuk menjadi pengikut yang baik dan tiap agama itu sudah prinsip itu sudah ada. Ya, kita tak nak menggugat lagi tentang kedudukan agama di negara kita. Itu satu. Tapi yang keduanya, memanglah ini yang kita nasihatkan dalam politik, terutamanya ahli-ahli politik, jangan mengeksploitasi kedudukan agama untuk kepentingan masing-masing. Ya, agama harus, maknanya kita bercakap tentang agama untuk membina akhlak. Seruan kita ialah kalau orang politik nak berpolitik, mereka harus berakhlak, harus berpolitik secara akhlak. Dan saya fikir semua agama menghormati. Dalam agama masing-masing itu menilai memang tidak baik untuk buat fitnah, memang tidak baik buat sesuatu yang mencerca orang lain. Itu tidak baik. Ya. Jadi kalau semua pengikut agama itu mengikut ajaran agama masing-masing, sebenarnya politik kita akan bersih, politik kita akan aman damai. Itu yang kita hendak. Jadi kalau ada juga masih lagi ada orang nak eksploitasi isu agama ini, sewajarnya saya rasa harus ada garis panduan. Sebab ini pada pendapat kami lah, ya, maknanya dalam bidang politik lah yang banyak sekali macam melanggar etika. Politik kita sepatutnya ada etika, ada akhlak. Tapi ini banyak juga yang melanggar itu. Yang ketiga ialah soal race, ya. Soal kaum maksudnya. Ini juga kita dalam perlembagaan itu ada, ya, termaktub, ya. Memang termaktubnya tentang hak-hak istimewa bagi bangsa Melayu dan kaum bumi putera. Tetapi yang dipertahankan oleh perlembagaan dan rukun negara itu ialah semangat keadilan sosial. Kita lihat kepada penekanan kepada keadilan sosial dalam rukun negara dan rukun negara kita. Jadi saya rasa pihak pemerintah berkuasa mahu memastikan bahawa 3R ini tidak disalahgunakan yang boleh membawa kepada kucar-kacir dalam masyarakat. Terima kasih. Soalan lain? Itu dia sahabat semua, ya, penjelasan daripada golongan G70, golongan ilmuwan profesor ini yang turut memberikan sokongan padu, ya, kepada kerajaan perpaduan ini, kerajaan yang dititahkan, yang dinasihatkan oleh Yang di-Pertuan Agong, ya, supaya terus mengemudi, ya, negara kita yang mana dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terbaik. Jadi sampai di sini saja. Terima kasih kerana bersama dengan Orang Dapat Channel. Ya, sekiranya anda memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Alright, jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.